Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh share insya-Allah. Seperti biasa, kelas yang tak sempat dirakam semalam insya-Allah saya akan ulang balik berkenaan dengan pengorbanan dan kedudukan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bukan semua sahabat yang mendapat gelaran Sayyidina di zaman, maksudnya yang dapat directly daripada Rasulullah ataupun daripada sahabat yang senior, tapi yang dapat gelaran Sayyidina ni beberapa orang. Salah seorang adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Saya baca dulu sedikit kisah tentang pengorbanan dia, kesusahan yang dialami. Bismillahirrahmanirrahim. Tahammulu Bilal bin Rabah al-muadzin الشدائد من أظهر إسلامه أولا معه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد وأتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد كذا في البداية. Berkenaan dengan penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa 7 orang yang mana mereka terawal masuk Islam, walaupun dalam ni tak ada nama Sayyidina Ali, Sayyidatina Khadijah. Jadi persoalan itu banyak jawapannya, kerana Ali dan Khadijah radhiyallahu anhum mereka daripada keluarga Rasulullah. Maka bila dah sebut Rasulullah, maka dah sebutlah mereka tu. Kerana Khadijah radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah ketika itu, dan Ali radhiyallahu an adalah sepupu Nabi yang Nabi jaga dia membesar dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kerana itu dalam riwayat ini Ibnu Mas'ud tidak sebut 2 nama ini. Ibnu Mas'ud kata 7 orang yang mula-mula menzahirkan Islam mereka. Pertama adalah Rasulullah sendiri, kedua Abu Bakar, lepas tu Ammar, dan ibu dia Sumayyah, maksudnya dia menzahirkan. Kemudian Suhaib Ar-Rumi dan Bilal dan Miqdad radhiyallahu anhu. Kerawi mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pelihara Rasulullah dengan perantaraan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Dan Abu Bakar pula Allah pelihara dia dengan kaum dia, Banu Tamim. Tapi kata yang lain-lain tu, mereka ini orang musyrik akan dera mereka, seksa mereka, pakaikan pakaian besi dan baringkan mereka di atas padang pasir. Kebanyakan mereka akhirnya akan tewas, dan mereka akan kata, kau nak apa, kami akan setuju saja. Mereka kata, kau kata kami beriman dengan Lat. Dia kata okeylah. Seperti mana kita dengar cerita Ammar kan, akhirnya dia datang lari jumpa Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, mereka paksa saya, mereka bunuh ibu ayah saya tak tahu nak buat apa dah. Akhirnya saya dah kata saya beriman dengan Lat dan Uzza. Maka Nabi kata, bagaimana hati kamu? Dia kata, hati aku tenang. Maka Rasulullah kata, kalau begitu iman kamu sempurna. Turun ayat Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau mereka dipaksa tak apa, asalkan hati mereka masih beriman dan masih kekal dengan iman. Tapi kata kecuali Bilal radhiyallahu anhu, walaupun dia diseksa, dibaringkan,
atas pasir panas, dipakaikan pakaian besi, kemudian orang musyrik buat apa? Mereka serahkan kepada budak-budak yang nakal, mereka heret dia pusing Mekah. Sampai satu riwayat lain kata siang hari akan dera, malam hari Abu Jahal boleh datang akan menghina dia dengan perkataan, dengan makian untuk menyakitkan hati dia. Subhanallah. Satu hari kata Warqah bin Naufal pun lalu dan dia mendapati Umayyah bin Khalaf sedang menyiksa Sayyidina Bilal. Dia kata aku bersumpah dengan nama Allah, dia kata la in qataltumuhu ala hadha la attakhidannahu hananan. Dia kata kalau engkau bunuh dia dan kalau dia mati dengan keadaan ini, maka aku akan jadikan tempat ini tempat ibadat aku. Sehinggalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah merdekakan dia dengan, ada riwayat mengatakan dengan membayar Ruqayyah, dan dalam satu riwayat dekat sini kata dia minta, dia kata aku gantikan dengan hamba yang aku ada dan kau ambillah, berikan aku Bilal. Bilal radhiyallahu anhu kerana penderitaan yang dia lalui itu bukan sekejap tau. Yang lain semua mereka akhirnya mengalah, dia tak mengalah dan dia begitu kekal, cekal. Dia kata apa, untuk apa? Dia kata aku ni, aku tak layak utamakan diri aku ke atas Allah. Maksudnya aku kufur kepada Allah semata-mata untuk selamatkan diri aku. Maka Allah naikkan dia punya darjat tu, subhanallah. Itu yang saya nak cerita ini. Darjat dia Allah Subhanahu wa taala naikkan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan pembesar-pembesar Mekah seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il datang jumpa, kata ya Rasulullah, okeylah kami terima, tapi takkanlah engkau nak kami duduk bersama-sama dengan siapa ni? Bersama-sama dengan hamba-hamba kami sendiri. Takkan kedudukan kami ini. Kami tak nak duduk dengan dia orang. So dia orang pergi, kami duduklah dengan kamu. Maka sahabat ada yang kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa salahnya Rasulullah cakap saja dengan mereka-mereka seperti kepada Suhaib, kepada Bilal, kepada Khabbab, kepada Ammar. Mereka akan faham, sebab mereka akan faham betapa pentingnya pembesar-pembesar Mekah ni didakwah dan mereka menerima iman. Masa tu Allah turunkan ayat Al-Quran. Rasulullah dah mula fikir nak buat perkara tu, maka turun ayat Al-Quran, ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh zalimin. Kalau engkau utamakan mereka ni, maka kau telah melakukan kezaliman. Kalau kau belakangkan mereka. Maka rawi mengatakan bila Rasulullah terima saja ayat ni, Nabi bangun terus daripada situ, daripada tengah-tengah pembesar-pembesar ni, terus pergi duduk dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sayyidina Bilal ni dia tak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mendampingi Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah, kadang angkat beg Rasulullah, kadang angkat kasut Rasulullah, kadang jadi guard Rasulullah, jaga depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asingkan diri daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar datang jumpa Rasulullah. Ketika itu Bilal lah yang menjadi guard, yang menjadi pengawal. Dia minta izin dulu. Dia kata biar aku tanya Rasulullah dulu. Rasulullah letakkan kepercayaan yang begitu besar. Suatu Sayyidatina Aisyah bila sebut, dia panggil bapa, dia panggil pak cikku. Jadi bila Fatah Mekah, Abu Sufyan semuanya dibebaskan kerana mereka meluk agama Islam. Tapi Islam mereka terima itu kerana kelemahan, mereka telah jatuh lemah dan telah tewas di tangan orang Islam. Mereka belum benar-benar beriman lagi ketika itu, seperti Safwan, Abu Sufyan dan lain-lain. Maka ketika itu Bilal dan beberapa orang duduk berbual. Mereka kata, yang mana Abu Bakar telah dengar percakapan, dia kata nampaknya, dia kata pedang Allah ni tak benar-benar lagi berjalan ke atas musuh-musuh Allah. Dia isyarat kepada Abu Sufyan, kan? Sebab Abu Sufyan ni adalah golongan yang banyak menentang mereka, menyusahkan mereka dulu, walaupun tak di Mekah, tapi dia adalah seorang yang telah menyebabkan Badar, yang menyerang Uhud. Dia adalah ketua pemimpin dalam peperangan Ahzab dan lain-lain. Maka dia kata bila Bilal radhiyallahu anhu kata macam tu, sedangkan ketika itu semua tahu kata Abu Sufyan dah masuk Islam. Sebelum Fatah Mekah, Abu Sufyan dah masuk Islam. Ataupun ketika Fatah Mekah, Abu Sufyan dah masuk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu kata kepada Bilal, kau cakap tentang Abu Sufyan ni. Dia kata, kau tahu tak dia siapa? Dia Sayyid Quraisy tu, ketua Quraisy tu, pembesar Quraisy. Kau cakap macam tu, dia dah masuk Islam.
Dia marah Bilal kan, kata engkau tak sepatutnya cakap macam tu, engkau dalam, maksudnya seolah-olah dia menjatuhkan kedudukan Bilal, sebab kan Bilal seorang hamba dulu kan, ini pembesar-pembesar Quraisy, jadi dia membezakan ni. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat yang kita semua tahu yang paling mulia daripada kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bilal radhiyallahu an telah pergi jumpa Rasulullah dan cerita perkara ni, kata aku kata seperti ini atas dasar seksaan yang mereka berikan kepada aku di Mekah dulu, dan Abu Sufyan ketika itu walaupun dia boleh saja menghalang Umayyah daripada menyiksa aku, dia tak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kalau ikut logik kita, Rasulullah kata kepada Bilal, janganlah kata macam tu, kan Abu Sufyan dah masuk Islam kan, dia kan orang Quraisy pembesar. Nabi panggil Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, benarkah kau kata begitu kepada Bilal, kau marah dia kerana kata-kata dia? Maka Rasulullah kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalaulah mereka ini, iaitu Bilal dan lain-lain, marah dengan kamu, maka Allah pun akan marah dengan kamu. Bila dengar itu saja, Abu Bakar ni memang sifat dia, setiap sabda Nabi dia tak meragui, dia tak pertikaikan, dia terus pergi jumpa Bilal, Suhaib yang duduk sekali. Dia kata, ya ukhtah, dia kata, wahai saudara-saudaraku, dia kata, aku mohon maaf atas kata-kata aku, sesungguhnya kedudukan kamu lebih tinggi daripada Abu Sufyan yang baru masuk Islam itu. Oleh kerana itulah Umar radhiyallahu anhu akan kata Abu Bakar sayyiduna, dia kata Abu Bakar adalah sayyid kami, ketua kami, dan wa huwa allazi a'taqa sayyidana, dan dialah yang telah merdekakan ketua kami, iaitu Bilal. Maksudnya Bilal pun ketua kami juga, dan Abu Bakar ketua kami yang telah merdekakan ketua kami, iaitu Bilal. Jadi Bilal ni adalah salah seorang yang mendapat title sayyiduna daripada Umar. Umar kata Abu Bakar memang ketua kami, tapi dialah yang telah merdekakan sayyidana, iaitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bagi tahu tingginya kedudukan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Seperti mana di dalam sesi sebelum ni saya sebut tentang Ubay bin Ka'ab, dia kata Sayyidul Mu'minin. Sayyidul Mu'minin adalah Ubay bin Ka'ab. Di sini dia kata Sayyiduna, ketua kami adalah Bilal radhiyallahu anhu. Kedudukan dia di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada satu hari pembesar-pembesar seperti ini datang jumpa Sayyidina Umar. Mereka duduk di depan rumah, datang jumpa dalam rumah Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Bilal, Suhaib, Khabbab, mereka pun datang. Maka Umar kata kepada mereka ni, kepada Abu Sufyan, Safwan, Ikrimah ni, kata pergi belakang sikit bagi mereka, bagi Bilal, Safwan, bagi Bilal Suhaib dengan Khabbab ni, hamba-hamba ni, mereka dulu yang hamba ni datang depan, kerana kedudukan mereka lebih tinggi. Ya, Abu Sufyan semua terasa lah, dia kata dia orang duduk sehingga ditolak sampai mereka dah sampai keluar rumah Sayyidina Umar. Mereka terasa, maka mereka bersembang antara mereka, kata tengok dia dihina kita dulu pembesar, diutamakan hamba yang dulu hamba-hamba ke atas kita. Ketika itu Suhail bin Amr kata tak, dia kata bukannya dia telah menghina kita, kitalah yang telah menghinakan diri kita. Ketika mereka terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka walaupun disiksa oleh golongan kita, mereka tetap atas pendirian mereka, dan mereka telah berjihad bersusah payah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu kita menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah kitalah yang lambat terima dakwah, kitalah yang menentang Rasulullah. Sepatutnya ini pun mujurlah kita duduk di sini. Nak beza tahun kan, kita terima dakwah selepas 22 tahun baru kita masuk Islam. Dah penghujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata sepatutnya kita kena fikir, kalaulah di akhirat nanti pun kita dibelakangkan bagaimana. Subhanallah. Maka mereka dah habis majlis tu, mereka pergi jumpa Sayyidina Umar. Kata, wahai Umar, kata benarlah kau utamakan Bilal ke atas kami kerana kedudukannya yang tinggi, kerana pengorbanan dia, seksaan yang dia alami pada permulaan Islam dan keteguhan dia. Tapi dia kata tak apalah, ini kamu belakangkan kami, tapi kami takut di akhirat nanti pun Allah belakangkan kami. Jadi bagaimana kami nak selamatkan kami daripada dibelakangkan kelak di akhirat? Maka
Umar radhiyallahu anhu kata, kalau kamu tak nak dibelakangkan, maka berjuanglah di jalan Allah, berjihadlah di jalan Allah seperti mana mereka ini telah berjihad, telah memberikan diri mereka, nyawa mereka, telah berkorban dan berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan ni semua telah pergi menyertai peperangan Yarmouk yang sedang menentang tentera Rom di Syam. Bilal radhiyallahu anhu pun telah pergi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum masuknya waktu zuhur, bila masuk waktu zuhur, Bilal radhiyallahu anhu laungkan azan. Bilal lah muazzin pertama Masjid Nabawi, dan Bilal lah muazzin pertama Masjidil Haram. Bila fatah Mekah pun, bila sampai ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pusing tawaf Kaabah 7 kali dan Nabi hancurkan satu berhala. Kemudian Nabi kata kepada Bilal radhiyallahu anhu, naik ke atas Kaabah dan laungkan azan, perdengarkan azan kepada penduduk Mekah. Ketika itu yang tak masuk Islam lagi, mereka kata nasib baiklah, mereka menghina Bilal lagi, kata nasib baiklah bapa aku dah mati, kalau tak dia tengok penghinaan ni dia pun akan mati. Mereka menghina dia lagi, tapi Allah nak muliakan, Allah tetap muliakan. Rasulullah kata, aku mimpi wahai Bilal, aku mendengar tapak kakimu di syurga di depan aku. Subhanallah. Maka Rasulullah tanya kepada orang ramai, apakah amalan Bilal? Maka mereka kata, Bilal ni bila batal wuduk saja, dia akan ambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat. Yang azan pertama pun dia juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun dia. Maka bila Bilal naik untuk azan selepas hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, bila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak dapat tahan lagi perasaan dia. Maka seluruh Madinah juga menangis, teresak-esak, dan dia terus berhenti dan dia kata, aku tak akan azan lagi selepas ni. Dia kata, aku tak mampu lagi melaungkan azan. Dan dia telah bungkus barang dia. Dia kata kepada Abu Bakar, aku juga nak berjihad di jalan Allah, untuk syahid di jalan Allah, hantarlah aku ke Syam. Kerana tentera ketika itu yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diketuai oleh Usamah bin Zaid, untuk diutuskan ke Syam. Abu Bakar kata kepada Bilal radhiyallahu an, kata, kalau engkau pun pergi, kata, siapa lagi yang aku nak rujuk, aku nak berdamping dengan siapa lagi? Engkau lah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun tak lepaskan Bilal. Tapi bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, dia lagi sekali dia pun bungkus barang dia, kata, aku nak pergi berhijrah. Umar kata, wahai Bilal, kan, tadi Bilal kata kepada Abu Bakar, dia kata, engkau tahan aku ni sebab engkau yang merdekakan aku ke? Kalau begitu aku tak boleh cakap apalah. Dia kata, bukan. Dia kata, wahai Bilal, dia kata, bukan kerana aku yang merdekakan engkau, tetapi kerana kedudukan kamu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan kamu, kerana kamu punya kedudukan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Abu Bakar meninggal dunia, Umar cakap perkara yang sama. Bilal radhiyallahu anhu terus pergi. Dia kata, yang dulu dia kata yang halang tu Abu Bakar. Dia kata, jadi aku tak boleh cakap apa-apa, tapi kali ni aku tetap nak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai ke Syam dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada tentera Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi untuk mengambil kunci Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Ambil kunci, dia buka masjid, dan dia kata, mana Bilal? Dia kata, panggil Bilal. Dia merayu, dia kata, wahai Bilal, laungkanlah azan, laungkanlah azan. Dia kata, kami nak dengar azanmu. Dia juga lah Bilal yang pertama yang telah melaungkan azan di Masjid Al-Aqsa. Di tiga-tiga Masjid Haram ni, dialah yang telah laungkan azan, orang yang pertama melaungkan azan. Dia pun melaungkan azan, maka menangis semua para sahabat yang hadir hari itu kerana teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Bilal radhiyallahu anhu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, wahai Bilal, kata, apa ni? Kata, engkau tak ziarah aku lagi, dah lama kau tak menziarahi aku, kau pergi lupakan aku. Maka Bilal kata, dia kata, aku bangun, aku terus bergerak ke Madinah sehingga aku terlupa, kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kata, bila aku sampai ke Madinah, dia kata, barulah aku teringat, kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada lagi. Maka dia menangis teresak-esak di Masjid Nabawi. Para sahabat yang ada masa itu, mereka hantar Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta merayu supaya Bilal launkan azan masuk waktu salat. Bilal kata, dia kata, aku dah
kata tak boleh dah kepada Abu Bakar dan kepada Umar, tapi kerana engkau, dia kata, cucu Rasulullah, aku tetap akan laungkan azan. Dia kata pakcikmu akan laungkan azan untuk kamu berdua. Maka bila dilaung azan, orang Madinah semua lari keluar, terkejut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali. Kerana laungan azan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang Umar sendiri kata, Sayyiduna, dia adalah sayyid kami, ketua kami. Bilal ni dia tak ada apa-apa, dia hamba. Ibu bapa dia pun hamba. Dia datang dengan tentera Abrahah, kemudian dijual. Mereka menetap di Mekah sebagai hamba, tapi kemuliaan dia dapat Sayyiduna. Sebab tu sayyid ni adalah kepada setiap mereka yang telah berjaya menjadikan diri mereka hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan diri mereka gulam, itu hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tundukkan diri kepada perintah Allah dan ikut sepenuhnya. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di mahsyar nanti, Bilal, aku akan dibangunkan yang pertama sekali, di kanan aku Abu Bakar akan dibangunkan oleh Allah, di kiri aku Umar, dan Bilal akan bangun daripada tapak kaki aku. Bilal akan memegang tali binatang tunggangan aku di mahsyar nanti, dan Allah akan perintahkan Bilal laungkan azan. Hari ini semua orang daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah bayi terakhir akan dengar azanmu, wahai Bilal. Sebab itulah saya ulangkan ayat syair, ki Muhammad se wafatune to hum tere hai, ye jahan cheez kya hai lohe qalam tere hai. Dia kata, kalaulah kamu bersetia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata kami pun akan menjadi milik kamu. Dia kata dunia ni ada apa, pena dan takdir pun kami serahkan kepada kamu. Allah akan muliakan Bilal, yang kata dalam riwayat mengatakan dia sangat gelap kulit dia, tapi mulianya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita betapa mulianya dia, sehingga Abu Bakar tak nak lepaskan dia, Umar tak nak lepaskan dia. Aisyah radhiyallahu anha bila meriwayatkan berkenaan dengan Bilal, dia akan kata, bapa saudaraku, pakcik aku Bilal. Allah naikkan kedudukan. Umar radhiyallahu anhu faham akan perkara itu. Jadi di zaman pemerintahan dia, mereka-mereka yang golongan bawahan khususnya, sebab kebanyakan yang masuk Islam pada awal tu adalah golongan bawahan ni, mereka ini diberikan allowance lebih tinggi daripada orang-orang yang masuk Islam kemudian, walaupun mereka daripada pembesar-pembesar Quraisy. Bukan kerana mereka ni miskin, tapi nak beritahu akan kedudukan mereka ini yang telah bangun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dalam Islam kemuliaan adalah dengan takwa dan iman, bukan dengan pangkat, kedudukan, keturunan, tak ada apa-apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tak kisahlah kamu siapa, tak kisahlah kamu di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Nabi sabda bila mana Nabi nak utuskan Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman selepas Hajjatul Wida, maka Nabi kata kepada Muaz, asa alla talqani ba'da 'ami hadha, mungkin kau tak akan jumpa aku lagi selepas ini. La'allaka an tamurra ala qabri wa masjidi hadha, dan kamu datang pun nanti kamu akan ziarah aku di kubur aku, ataupun kamu akan hanya dapat menziarahi masjid aku. Maka Muaz menangis terisak-isak. Nabi kata, jangan menangis Muaz, kerana apa? Inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Yang paling dekat dengan aku kelak di mahsyar adalah orang yang paling bertakwa, tak kisahlah dia siapa, tak kisahlah dia di mana saja. Ketakwaan itulah yang ada dalam Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kita tak pernah dengar kata Sayyidina Bilal telah kata sesuatu, tak ada, ataupun dia telah buat salah sesuatu, tak ada. Dia benar-benar telah serahkan diri dia, seperti mana bila mana musyrik menyakiti dia, dia dipakaikan pakaian besi, dibaringkan atas pasir panas. Kita cakap senanglah, cuba kita bayangkan padang pasir ni bila panas, kalau kita letak daging pun akan masak, tapi dia diletakkan begitu, dalam keadaan begitu pun dia tak mengalah. Dia boleh saja kata, Allah dah benarkan darurat sekarang ni, cakap saja, cakap dengan lidah saja. Dia kata, kau cakap ni saja, kata aku terima Lat, aku terima Uzza, kami akan bebaskan kamu. Dia kata tak, dia kata diri aku ni
tidaklah lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku mensyirikkan berhala dengan Allah untuk membebaskan diri aku. Biarlah diri aku ni hancur untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bilal radhiyallahu anhu. Bukan mudah tau, kita selalu dengar kan tentang Bilal, tapi kita tak faham pun akan kedudukannya. Dan begitulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat katakan dia tak kahwin seumur hidup semata-mata untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Bilal radhiyallahu anhu dia meninggal dunia di Damaskus, di Damsyik, di Syam. Satu hari dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kata besok kamu akan bertemu dengan aku. Jadi dia punyalah gembira, dia bangun tidur, dia kata kat isteri, dia kata besok aku akan bertemu dengan Rasulullah, besok aku nak bertemu dengan sahabat-sahabatku yang aku sayang. Maka isteri dia kata janganlah cakap macam tu, jangan cakap macam tu, semoga Allah panjangkan umur kau. Dia kata tak, dia kata kenapa kau sedih? Dia kata aku gembira, aku nak bertemu dengan Rasulullah kekasih aku nak bertemu dengan sahabat-sahabatku yang aku sayang. Dan besoknya dia telah meninggal dunia. Inilah Bilal radhiyallahu an yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata aku dengar tapak kakinya di syurga. Umar radhiyallahu anhu kata kan sayyid kami, kata Abu Bakar sayyiduna wa huwa alladhi a'taqa sayyidana, dan dialah yang telah merdekakan ketua kami iaitu Bilal radhiyallahu anhu. Jadi kita boleh mendapat kedudukan itu dengan takwa, tapi hari ini betapa ramai yang risau akan ketakwaan. Kita fikir asalkan dapat duit, asalkan dapat keuntungan. Takwa tak apa, boleh istighfar, boleh taubat, boleh bagi zakat, boleh bagi sedekah. Tuan-tuan, takwa ni bukan sahaja dalam solat kita, dalam muamalat kita, muasyarat kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, dengan bagaimana kita punya pergaulan dengan orang luaran kita, mata kita, telinga kita, apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, semua ini ada kena mengena dengan ketakwaan. Jadi seorang yang jaga takwa, inna aulan nasi bil muttaqun, dialah yang akan paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah takwa. Dia Bilal radhiyallahu an dalam keadaan terdesak pun dia tak kurbankan takwa dia. Aku tetap bukan dengan iman ahadun ahad, dia kata aku tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Waraqah bin Naufal kata kalau dia meninggal dunia aku akan jadikan tempat ni tempat ibadat aku. Sekadar itu sajalah insya-Allah perkongsian hari ini berkenaan dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu. Banyak perkara lagi tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tadi, tapi ini yang perkara-perkara yang penting yang mana kita dapat tahu sendiri akan kemuliaan. Hari ini pun muazzin masjid pun kita panggil Bilal. Allah muliakan Sayyidina Bilal. Kulit gelap kan, tak ada rupa, tapi itulah kata Allah tak kisah pun, itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Ya Allah, kisah adalah hati kita, penghambaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka serahkan semuanya depan Rasulullah. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah telah angkat darajat mereka, angkat. Dan Allah telah buat pengumuman radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah telah redha dengan mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insya-Allah kita akan sambung lagi belajar tentang kehidupan para sahabat ataupun hayatus sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kita jadikan mereka ini panduan bagi kita semua insya-Allah.